Assalamualaikum dan selamat petang. Petang. Okey. Kamu sehat? Sehat. Okey. Bagus. Okey, masih kenal nama cikgu? Tidak cikgu, lupa ingat. Okey, sebelum cikgu perkenalkan nama cikgu, cikgu nak kamu sekarang musim COVID kan? Okey. Jadi cikgu mau kamu sentiasa pakai mask, jaga penjarakan, dan juga kamu kena pakai sentiasa basuh tangan lah ya, pakai sanitizer ya. Cikgu. Okey, nama cikgu Kasmi Minrasa ya. Okey, apa kita punya kod NOS? TE 011 011 2012 ya. Okey. Kursus jahitan. Okey. Hari ini tanggal berapa? 1 April 1 bulan 4. 2021. Okey, 2021. Okey, hari ini semua hadir? Ya, cikgu. Okey. 20. Okey, 20/20. Okey, kalau boleh cikgu nak kekalkan kamu punya kehadiran ya. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu cikgu nak tekankan aspek disiplin. Sebelum tu cikgu nak kamu silentkan handphone ya, untuk sebelum cikgu sesi pembelajaran pada hari ini. Pastikan wayar-wayar ni tidak bersepah ya. Okey, sebelum tu cikgu nak kongsi sedikitlah pengalaman cikgu ya dalam bidang ni. Okey, cikgu dah 7 tahun berkecimpung dalam bidang ni. Jadi cikgu banyaklah pengalaman cikgu ya, belajar di mana-mana. Jadi cikgu nak kongsi pengalaman cikgu. Cikgu boleh menjahit pakaian lelaki dan juga pakaian perempuan. Cikgu mengambil pakaian perempuannya, tapi cikgu boleh juga jahit pakaian lelaki. Okey. Tajuk kita apa tajuk? Prosedur mengganti ukuran badan. Okey, tajuk kita pada petang ini prosedur mengambil ukuran badan. Okey, sebelum tu kita ada 3 M's kita, tujuan pembelajaran kita ya. Okey.
Okey, baiklah. Ada 3 kita punya M's ya. Pertama, nyatakan jenis keperluan mengukur. Kedua, terangkan jenis pengukuran bahagian badan. Yang ketiga, jelaskan kaedah mengukur badan. Okey, jelas ya tujuan kita pembelajaran pada hari ini. Okey, boleh faham? Okey, sila ambil perhatiannya semasa cikgu nak mulakan sesi pembelajaran kita pada petang ini. Okey, sebelum tu cikgu nak terangkanlah pengenalan ukuran badan ya. Okey, pertama, ukuran badan merupakan hal yang penting dalam pembuatan pakaian. Cara mengambil ukuran haruslah benar dilakukan secara cermat dan teliti kerana ukuran yang diambil akan menentukan hasil akhir jahitan pakaian yang dijahit. Perkara yang perlu diberi perhatian adalah bentuk bahu, badan, pinggang dan punggung kerana bahagian ialah berbeza setiap orang. Okey, di sini cikgu nak terangkan ukuran badan sangat pentinglah kan setiap pelanggan. Okey, kenapa perlu kita mengambil ukuran pelanggan? Ya, betul. Kalau kita tidak mengambil ukuran pelanggan, bolehkah kita jahit baju? Tidak boleh. Okey. Tidak boleh kan? Jadi, cara untuk kita mengambil ukuran mestilah tepat. Ya? Dilakukan secara cermat dan teliti. Okey, di sini cikgu sudah terangkanlah, kamu boleh faham ya? Okey, boleh faham? Ya, pengenalan dia untuk ukuran badan. Okey, untuk seterusnya, M's pertama, jenis keperluan mengukur. Okey, jenis bahan dia buku catatan, ya, buku catatan dan alat tulis. Okey, buku catatan di sini sangat pentinglah kalau kita nak mengukur ya. Dan juga alat tulis. Bolehkah kita mengukur pelanggan kalau tiada buku catatan dan juga alat tulis? Kamu rasa boleh? Tidak kan? So, di sini jenis bahan dia buku catatan sangat penting untuk sebagai tukang jahit untuk mengambil ukuran pelanggan dan juga alat tulis. Ini sangat pentinglah untuk kita mengambil ukuran pelanggan. Okey, jelas jenis bahan dia ni. Boleh guna pen? Okey, boleh. Tiada masalah guna pen. Sekiranya salah kita mengambil ukuran badan pelanggan, kita guna pen, kita boleh dash sejak kita ubah dia punya ukuran tu. Tapi seelok-eloknya guna pensel. Kalau guna pensel kita boleh padam ya ukuran pelanggan tu. Seterusnya, jenis peralatan. Pita ukur dan sesiku L. Okey, di sini alat mengukur satu sahaja adalah untuk mengukur pelanggan, pita ukur ya. Sesiku L ni untuk bila kita mau membuat pola atau memotong kain. Ya. Okey, pita ukur di sini fungsi dia untuk, memanglah tahu kan fungsi untuk mengukur pelanggan. Tapi cikgu nak terangkan di sini pita ukur seelok-eloknya yang boleh dipakai yang baru. Dia bukan tidak sesuai. Kalau boleh pita ukur yang baru dan juga dia tidak yang kendur-kendur tu. Takut nanti ukuran terlari. Ya? Boleh faham? Okey, cikgu nak jelaskan lagi di sini. Pita ukur ni ada dua. Dia punya nombor dia tu kan, 1 cm dan juga 1 cm. Yang cm adalah yang kecil. Kan kamu boleh nak di sini dia tidak nampak lah. Kalau yang ini sekarang ni
dia inci. Dia inci bernilai yang besar lah dia punya angka ni ya. Yang sentimeter tu dia, yang nilai kecil dia sebelah dia. Okey. Ada pertanyaan tentang pita ukur ni, kamu tiada mau tanya? Boleh faham? Boleh. Okey, selalunya cikgu guna inci ya. Ada soalan tiada? Okey. Baik, kamu pahamlah ya jenis untuk peralatan mengukur. Okey, untuk seterusnya jenis pengukuran bahagian badan. Okey, di sini cikgu nak jelaskan untuk ukuran bahagian badan. Okey, terlebih dahulu cikgu nak terangkan labu baju. Okey, labu baju, macam mana cara kita mengambil ukuran pelanggan itu? Ambil dari tengkuk hingga ke labu yang dikehendaki, ya, untuk labu baju ni. Kamu tanyalah pelanggan tu, kamu nak labu dia panjangkah atau pendek? Terserah pelanggan. Terlebih dahulu kamu tanyalah dulu pelanggan kamu. Okey. Seterusnya yang kedua, labu tangan. Okey, di sini labu tangan. Kalau ambil labu tangan, pastikan tertulang kiri ni atau kanan, mana-mana saja, bertulang kiri dan kanan, pastikan pita ukur di sini angka yang ada dia punya besi itu, baru kamu ukur labu tangan yang dikehendaki. Pastikan kamu tanya pelanggan sama ada dia nak pendek atau nak panjang. Ya, boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Kamu apa ini? Ambil perhatian semasa cikgu belajar ya, mengajar. Okey. Seterusnya keliling dada. Keliling dada ni kamu ukur, ambil pita ukur tu kamu ukur, tengok dalam gambar raja ni kan ada dia tunjukkan. Okey. Pastikan mengambil ukuran dada, masukkan 2 jari. Okey. Boleh faham macam mana 2 jari? Tidak faham. Okey, di sini cikgu terangkan macam mana untuk mengambil ukuran keliling dada, masukkan 2 jari. Okey, untuk masukkan 2 jari itu, kamu masukkan begini. Pita ukur, masukkan 2 jari di bahagian keliling dada yang kamu ambil. Bukan kamu masukkan 2 jari begini. Ya, okey. Untuk kenapa masukkan 2 jari? Untuk keselesaan pelanggan. Ya, untuk kelonggaran dia. Tapi nanti keliling dada ni akan buat penambahan. Jadi untuk masukkan 2 jari ni supaya selesalah pelanggan nanti pakai kalau kamu sudah dapat jahit. Okey, seterusnya keliling punggung. Di sini keliling punggung kamu ukur paras yang paling tinggi, ya. Paras paling tinggi dia punya punggung. Okey. Ukur punggung, pastikan ada kelonggaran. Kamu masukkan juga 2 jari. Seperti sama juga cara teknik mengambil ukuran keliling dada. Ya. Okey, lebar bahu. Di sini cikgu nak terangkan lebar bahu. Okey, kamu ambil lebar bahu dari ujung tertulang kiri hingga ke tertulang kanan ataupun tertulang kanan ke tertulang kiri. Boleh juga ikut keselesaan kamu untuk mengukur pelanggan. Okey. Untuk seterusnya keliling lengan. Keliling lengan diambil bahagian ni. Kamu nampak gambar raja ni. Ambil ukuran, pastikan dia longgar. Kamu boleh agaklah pastikan dia longgar ataupun kamu tanya kamu punya pelanggan sama ada dia selesa atau tidak. Kalau dia rasa selesa, begitu ngamlah sudah ukuran yang kamu ambil tu. Tapi terlebih dahulu tanya pelanggan lah ya. Ya, cikgu. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya keliling pinggang.
ukuran keliling pinggang. Di sini kamu ambil pita ukur atau tali, kamu ikat pinggang pelanggan untuk tahu di mana dia punya kedudukan pinggang dia. Ya, kamu boleh tahu. Lepas tu kamu ambil ukuran keliling pinggang dia macam mana, ya. Pinggang tak perlu longgar. Kamu ukur tepat-tepat pun boleh, masukkan 2 jari pun boleh. Tapi kalau boleh ukur tepat-tepat keliling pinggang. Okey, boleh faham? Boleh, cikgu. Okey, ada soalan? Tiada? Okey, baiklah. Setakat ni kamu faham apa yang cikgu terangkan bahagian jenis pengukuran badan. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk kaedah pengukuran badan. Ya. Okey, skala inci dan sentimeter. Okey, cikgu tadi ada bagi tahu kamu kan skala inci dan juga sentimeter. Okey, di sini merupakan pembaris 3 darab 18 yang boleh dilengkuk untuk bahagian dari dada ke pinggang, ke punggung dan juga untuk lubang lengan. Okey, di sini adalah maksud dia pembaris itu, kamu tahu kan pembaris resiko L kan? Dia adalah untuk fungsi dia membuat lengkuk untuk bahagian dada, pinggang dan juga punggung. Okey, selalunya punggung guna pembaris pembentuk. Itu adalah skala inci sentimeter. Okey, di sini maksudnya ni skala inci ni kamu boleh faham tadi kan yang inci itu nilai dia, angka dia besar. Kalau sentimeter angka dia kecil. Yang satu kamu boleh nampak ya. Okey, seterusnya garisan pertama 1 nilainya iaitu garisan pertama dari 8 garisan. Ya, boleh faham? Okey, kedudukan pelanggan mestilah dalam keadaan berdiri tegak semasa diambil ukuran badan pelanggan. Okey, di sini cikgu nak bagi tahulah ya. Semasa mengambil ukuran pelanggan, kamu hendaklah memberitahulah pelanggan tu kena berdiri tegak. Jangan sesekali macam membongkok begini. Okey, tidak sesuai ya. Okey, seterusnya pelanggan perlu memastikan tiada barang di poket ataupun baju supaya ukuran yang diambil tepat mengikut kehendak pelanggan. Okey, kenapa di sini pelanggan tidak ada barangan di poket? Kenapa? Cikgu nak tanya, kenapa semasa mengambil ukuran tu tiada dompet dalam seluar atau betul, ukuran tidak ngam kan. Kalau sekiranya seluar pelanggan itu ada dompet tebal kan, tolak banyak duit, jadi kalau kita ambil sudah kita kasih longgar, nanti ukuran punggung bertambah longgar. Okey, boleh faham? Okey. Okey, seterusnya jenis bentuk badan. Okey, di sini kaedah pengukuran badan ada 3 ya. Bentuk P, bentuk apple, bentuk hourglass. Okey, cikgu nak terangkan bentuk P. 1, bahagian pinggul anda adalah lebih besar dari bahagian dada, bahagian bahu dan kecil. Itu P ya. Ketiga, manakala bahagian punggung atau paha yang lebih besar atau lebar. Okey, itu bahagian bentuk P. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya bentuk apple. Di sini bahagian bahu atau dada yang lebih besar dan lebar, bahagian yang punggung atau paha adalah lebih kecil. Bahu yang lebar, dada yang luas, dan bahagian belakang yang lebar. Okey, boleh faham bentuk apple. Okey, seterusnya bentuk hourglass. Hourglass bentuk yang sempurna atau ideal. Bahagian dada dan bahu sederhana, lebar.
Pinggang yang berbentuk dan punggung yang sederhana berisi dada dan pinggul anda adalah seimbang. Okey, boleh kamu paham ya? Di sini bentuk-bentuk badan ni. Okey, boleh paham? Boleh. Okey. Kamu boleh paham yang cikgu punya slide ni? Okey. Sebelum itu, cikgu nak edarkan kertas penerangan, ya? Sama-sama. Okey, di kertas penerangan ini, okey, semua dapat? Dapat. Okey, cikgu mau kamu baca dia punya apa yang dalam isi kertas penerangan ini, kamu kena paham ya. Sebab kertas penerangan ini merangkumi apa yang cikgu ajar pada petang ini. Okey, ada yang tidak paham kertas penerangan? Cikgu, saya punya muka surat 5 tiada. Okey, baiklah. Tiada muka surat 5. Ya. Okey, mungkin cikgu terlupa sebab tolakan cikgu busy selama ini. Ya, kasih cikgu. Okey. Okey, sebelum tu cikgu nak uji kamu punya kepahaman, sama ada kamu mengambil perhatian semasa cikgu mengajarnya. Cikgu nak uji kamu punya kefahaman kamu setakat mana yang kamu boleh faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Okey, baiklah. Soalan pertama cikgu, namakan dua jenis keperluan mengukur baju kurung tradisional. Saya cikgu. Apa? Kita ukur. Nyatakan dua jenis keperluan. Betul, pita ukur. Ya, cikgu. Saya cikgu mengukur badan pelanggan menggunakan pita ukur. Okey, kamu pasti jawapan kamu? Dan cikgu, Okey, kita tengok jawapan Midin sama ada salah atau betul. Okey. Mengambil ukuran pelanggan menggunakan pita ukur. Okey, good. Okey. Kedua, satu je. mencatat yang pelanggan. Okey, mencatat setiap ukuran pelanggan. Okey, terima kasih Midin menjawab dengan betul. Jadi Midin ni ambil perhatian cikgu lah semasa mengajar, tidak bermain, tidak pegang handphone, ya? Cikgu, Okey. Soalan seterusnya, soalan kedua. Okey, nyatakan peralatan untuk mengukur badan pelanggan. Siapa boleh jawab? Saya cikgu. Okey. Kita ukur. Ah. Ukuran pelanggan. Baru jawapan dia betul, pita ukur. Tadi kamu jawab Ya, cikgu. salah. Okey, terima kasih. Amsia jawab dengan betul. Okey. Sebelum tu cikgu nak edarkan kertas tugasannya. Kasih cikgu. Sama-sama. Kasih cikgu. Okey. Baiklah. Kertas tugasan. Cikgu nak kamu tengoklah kertas tugasan tu. Dia ada soalan bahagian B tidak lengkap. apa dia? Bahagian B tidak lengkap. Bahagian B. Ya. Cikgu nak pesan sekali lagi lah, ya. Kita apa tajuk minggu depan? Melakar pola. Okey, baiklah. Melakar polakan. Setakat ini kamu paham Paham, cikgu? apa yang cikgu bagi tahu kamu? Cikgu perlu kan Ambil perhatian. peralatan untuk minggu depan? Okey, kamu boleh sediakan peralatan untuk membuat pola, ya. Okey. Sebelum itu, untuk mengakhiri kelas kita pada petang ini, cikgu nak ucapkan terima kasih kamu mengambil perhatian semasa cikgu mengajar, ya. Ambil
perhatianlah semasa cikgu mengajar, tidak bermain dan juga menjaga SOP kan. Oke. Dengan itu cikgu ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.